Terima kasih DS. Okey, kita teruskan majlis dengan menjemput Dr. Fizi untuk mulakan pembentangan. Okey. Sebentar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi menjemput Pernas untuk bersama pada hari inilah. Okey, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam daripada bos saya sendiri, iaitu Encik Mazlan Ibrahim. Beliau sebenarnya kalau tanya dia tu, dia memang sangat-sangat ingin bersama dengan tuan-tuan pada hari ini, tapi memandangkan oleh kita katakan emergency itu, beliau sendiri telah orang kata menghubungi saya dan minta saya untuk menggantikan beliau. Jadi saya rasa saya pun tak tahulah sama ada saya ni adakah orang yang kita katakan sesuai untuk menyampaikan sesi pada hari ini, tetapi saya akan cubalah sebaik mungkin untuk orang kata bersama dengan tuan-tuan ahli-ahli daripada DPIM untuk saya at least berkongsi sedikit sebanyak pengetahuan ataupun orang kata program-program yang dilaksanakan oleh Pernas. Jadi seperti mana yang Datuk sebentar tadi maklumkan, Pernas ni merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ketika ini. Yang dahulunya kami ini merupakan agensi di bawah KPDN HAP. Tapi selepas ada perubahan dari segi kita punya pucuk pimpinan government, jadi pihak kementerian telah orang kata menjemput Pernas untuk bersama daripada MEDEC, dan kami telah keluar daripada orang kata KPDN HAP. Walau bagaimanapun dari segi fungsi dan peranan Pernas, sama seperti mana yang Datuk maklumkan tadi sebentar tadi, bahawa Pernas ini merupakan satu agensi peneraju franchise di Malaysia. Jadi mandat yang diberikan pada kami pada tahun 1997, kalau tak salah saya, jadi pihak Pernas ini berfungsi sebagai salah satu ataupun soli agensi yang orang kata yang amat sinonim dengan perniagaan franchise di Malaysia. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi statistik di dunia sekalipun, kita ni sepatutnya rasa beruntung sebab kita di Malaysia ada spesifik agensi seperti Pernas ini yang mana berfungsi sebagai orang kata agensi yang kata menyokong semua aktiviti di dalam perniagaan franchise. Kalau kita tengok nanti, insya-Allah saya akan berkongsi slide nanti. Pernas ni kita katakan agensi yang mana segala bentuk orang kata ekosistem perniagaan franchise tu memang ada di dalam Pernas itu sendiri. Sebagai contoh, kita kata dari segi pembangunan franchise, dari segi pembiayaan franchise, dari segi promosi, dari segi equity, dan juga apa juga bentuk ekosistem perniagaan franchise itu ada di Pernas. Jadi saya memang mengalu-alukan kalau katakan tuan-tuan semua yang berminat ataupun yang ingin mengetahui perniagaan franchise lebih detail, datanglah jemput ke Pernas untuk untuk mendapatkan orang kata mungkin maklumat-maklumat terkini apa yang telah ditawarkan kepada tuan-tuan mulai perniagaan franchise itu sendiri. Saya harap tuan-tuan dengar sebab saya tak nampak peserta ni, saya tak nampak ahli-ahli daripada DPIM, saya cuma nampak slide saya dan muka saya dan lain-lain itu semua
tak nampak muka. Okay. Jadi saya harap tuan-tuan semua jelas dengan apa yang saya cuba sampaikan. Kalau ada ni maklumkan saya rasa mungkin kalau nak stop saya boleh stop, kita tak ada spesifik Q&A. Saya akan try to make it more casual punya orang kata discussion ataupun perkongsian saja. Tidaklah tujuan saya untuk mengajar tuan-tuan, sebab saya ketahui ahli-ahli di PIM ni semuanya hebat-hebat belaka. Jadi kita ambil barakah hari Jumaat ini, kita berkongsi ilmu pengetahuan perniagaan franchise. Itu saya punya orang kata aim saya. Okay? So saya akan teruskan dengan orang kata saya punya orang kata perkongsian pada tuan-tuan pada hari ini. Kita akan ada orang kata sedikit informasi berkaitan dengan orang kata franchise ni, selari dengan kita punya orang kata apa nama topik kita pada hari ini. Saya akan bercakap sedikit tentang definisi franchise. Saya akan bercakap sedikit tentang definisi franchise berdasarkan akta. So bagaimana franchise itu berfungsi sendiri, kategori franchise dan jama-jama franchise, dan peranan franchise dan program-program pembangunan yang ada di franchise. Kenapa saya mulakan sedikit dengan definisi franchise? Saya cuma ingin orang kata at least tuan-tuan jelas apakah sebenarnya franchise dan apa juga orang kata benda-benda yang kadang-kadang orang claim dia merupakan franchise tetapi dia bukan franchise. Ini selalu berlaku bila mana kita pergi di mana-mana kawasan, kita nampak perniagaan tu banyak berkonsep outlet di Matarata. Macam contoh, bila saya datang daripada Kuala Lumpur pergi ke utara, kita akan nampak outlet tu bukan hanya berada di Kuala Lumpur tetapi ada juga di kawasan-kawasan orang kata di town-town, di bandar-bandar yang besar seperti Ipoh, Alustar, Pulau Pinang. Tetapi mereka ni bila kita cek, dia bukan merupakan syarikat franchise, tapi bagaimana mereka beroperasi. Jadi dekat situ at least definisi franchise tu boleh orang kata memberi sedikit orang kata panduan kepada tuan-tuan supaya tidak keliru dengan apa yang cuba dibawa oleh orang kata kerajaan. Kenapa kerajaan timbulkan idea kenapa dia bawa perniagaan franchise itu ke Malaysia. Okey. So kita akan terus mulakan. Saya mulakan dengan sedikit orang kata mukadimah franchise itu sendiri. Kalau tuan-tuan tengok di sini franchise merupakan satu sistem pengedaran atau pemasaran produk atau perkhidmatan. Jadi kita tahu bahawa franchise ni kalau kita tengok dari segi dia punya akademik kata terminologi, dia merupakan satu konsep pemasaran dan pengedaran barang. Kenapa kita kata pemasaran pengedaran barang? Dia memberi peluang untuk sebuah syarikat untuk mengedarkan, tetapi cara pengedaran kan bukan menggunakan konsep trading tetapi melalui perlantikan entiti yang lain untuk menjalankan perniagaan dia. Tetapi secara konsepnya bahawa produk itu dapat dipasarkan daripada satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan orang kata konsep perniagaan franchise. Dalam perniagaan franchise ni pula dia harus melibatkan dua entiti, iaitu founder, owner of syarikat, iaitu kita kenali sebagai franchisor, dan pihak yang menerima ataupun yang diberi hak untuk menjalankan perniagaan franchise ataupun kita namakan sebagai franchisee melalui satu kontrak perjanjian. Dia mesti ada satu kontrak, dan kontrak ni kalau kita tengok dari segi akta, dia harus minimum dia 5 tahun. Jadi kalau kata tuan-tuan pergi mana-mana ataupun dapat mana mungkin kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang menawarkan perniagaan tetapi kontrak dia cuma 2 atau 3 tahun, dia bukan perniagaan franchise. Sebab akta tu sendiri menyatakan dengan jelas bahawa franchise tu mesti 5 tahun dan franchisor merupakan pemilik franchise. Dia memberi hak kepada franchisee untuk menjalankan perniagaan. Dan perniagaan ini merupakan konsep perniagaan yang dibangunkan oleh franchisor. Sebab itu kalau kita kata kenapa salah satu peranan Pernas, kita cuba melahirkan sebanyak mungkin franchisor berputra. Sebab melalui penghasilan ataupun kelahiran franchisor berputra ini, kita pada masa yang sama boleh orang kata melahirkan usahawan-usahawan baru yang boleh mengguna ataupun mengadaptasikan the business model yang ada daripada franchisor itu sendiri. Itu dia punya orang kata definisi akademik dia. Jadi kalau kita tengok pula dari segi definisi akta, akta juga dia menerangkan secara very spesifik apakah itu franchise. Dia kata franchise ni must be a contract atau agreement, sama ada secara lisan ataupun oral ataupun kita kata secara oral ataupun tersirat dan tersurat. Iaitu franchisor membenarkan franchisee to operate a business according to franchise system. Maksudnya
franchisor sebagai founder membenarkan franchisee menjalankan perniagaan ataupun bisnes model yang dibangunkan oleh franchisor itu sendiri dalam satu tempoh masa. Tempoh masa ni macam saya cakap tadi 5 tahun. Okay, and then Akta juga mention franchisor grant to the franchisee the right to use mark. Bermaksud dekat sini dia membenarkan franchisee untuk menggunakan tanda nama, informasi, secretnya yang mana dibangunkan oleh franchisor. Tetapi hak itu masih lagi dimiliki oleh franchisor, bukannya pada franchisee. Franchisee cuma diberi hak dalam tempoh agreement yang dibenarkan. Dan franchisor dalam tempoh kontrak itu masih lagi mempunyai hak untuk mengawal kontrak, mengawal orang kata franchisee supaya franchisee mengikut apa juga orang kata business model, apa juga bentuk peraturan, apa juga bentuk kita kata panduan yang diletakkan oleh franchisee, oleh franchisor itu sendiri. Jadi bermaksud walaupun kita katakan perniagaan ini melibatkan dua entiti berbeza, tetapi kuasa tu masih terletak di tangan franchisor. Because franchisor boleh orang kata memantau, melihat, memeriksa dari segi mungkin dari segi operasi, dari segi kewangan supaya franchisee ini sentiasa akur, sentiasa mematuhi segala peraturan yang diletakkan oleh franchisor. Sebab kita tahu bila mana outlet tu jauh, kalau tanpa pemantauan, tanpa kontrol yang spesifik, kita takut franchisor tu risau, dan Akta juga membenarkan franchisor untuk terus memantau franchisee. Sehinggalah kita katakan franchisee tu mungkin dia dah biasa dan mungkin dalam satu tempoh masa mungkin dah terlalu lama dengan franchisor. Mungkinlah kita kata cara pengawalan ataupun cara kita kontrol franchisee kita mungkin akan sedikit banyak berkurangan. Dan juga franchisor kadang-kadang kalau kita tengok, saya ambil contoh Putu Bambu World, macam mana dia memantau franchisee dia pergi melawat, dia ada kita kata window, kita kata secret shoppers, kita kata apa nama ni, untuk mana kalau dia dapati franchisee dia gagal untuk mematuhi peraturan, dia juga mengenakan mungkin penalti kepada franchisee. Ini cara-cara pendekatan franchisor supaya franchisor sentiasa mematuhi peraturan yang diletakkan oleh franchisor. Okay? In return for orang kata right ataupun kita katakan hak yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee wajib membayar sejumlah fee kepada franchisor. Dan fee ni selalunya sinonim lah kalau kita kata tuan-tuan puan-puan semua, kita kata royalty. Ini satu benda terminologi yang sinonim dalam perniagaan franchise dan perniagaan berbentuk kita katakan kontrak ni, royalty. Royalty ni diberikan ataupun dikenakan kepada franchisee kerana franchisor telah membenarkan franchisee menggunakan tanda nama, menggunakan sistem, menggunakan teknik-teknik secret resepi yang ada. Jadi dekat situ sebagai balasan franchisee wajib untuk membayar royalty kepada franchise. So, okay. Jadi kalau tuan-tuan tengok slide seterusnya ini, saya harap tuan-tuan dapat nampak slide ini. Inilah bagaimana sistem perniagaan franchise itu berfungsi. Kalau kita tengok, dia melibatkan 3 parti. Kita jangan keliru di antara franchise dengan trading. Because trading ni dia melibatkan hanya manufacturer dengan mungkin kita kata intermediary, third party. Tetapi dalam sistem franchise ni kita melibatkan retail konsep yang mana franchisor akan memasarkan produk yang sama kepada customer. Jadi tetapi melalui franchisee. Sebagai contoh kita kata franchisor berada di Kuala Lumpur. Dia nak kembangkan perniagaan dia. Dia nak pasarkan produk dia kepada customer katakan di Johor Bahru. Tetapi bagaimana cara kaedah? Dia melantik franchisee. Tetapi customer mendapat kualiti produk yang sama dan semua orang kata term ataupun kita kata contents of produk yang sama melalui franchisee. Dan franchisee dibenarkan untuk menggunakan jenama mewakili franchisor. Dan orang kata segala bentuk keuntungan yang didapat oleh franchisee itu adalah hak milik franchisee. Bukannya dia kena berkongsi pula dengan franchisor. Hak milik franchisee. Tetapi pada masa sama tadi macam kita mention tadi, franchisee wajib untuk bayar royalty kepada franchisor. Ini dia punya how the system is work lah. Bagaimana sistem franchise itu berfungsi. Macam saya cakap tadi, kita franchisor wajib bagi trademark, bagi franchisee gunakan brand. Sebab tu dalam sistem franchise,
kalau kita tengok, kita tak akan nampak siapa franchisee di belakang. Sebab yang akan mewakili perniagaan itu adalah brand itu sendiri. Sebab tu franchisor very particular, dan dalam sistem franchise tu sendiri juga sebenarnya kalau kita tengok, brand tu merupakan satu perkara yang utama. Sebab tu salah satu garis panduan dalam franchise, syarikat-syarikat yang ingin mendaftarkan perniagaan sebagai perniagaan franchise, dia wajib memperolehi, kita katakan, lesen MYPO itu sendiri. Supaya apa yang dibawa oleh franchisor tu dapat diadaptasi oleh franchisee, dan franchisee dibenarkan untuk menggunakan brand. Tapi franchisor kena berhati-hati. Kalau dia salah pilih franchisee, orang ramai macam kita kata customer tidak akan nampak siapa franchisee di belakang. Dia akan nampak brand tu sendiri. Jadi kalau brand tu jatuh, maksudnya yang jatuhnya franchisor. Franchisee of course dia akan jatuh, tapi pada masa dia akan turut sikit sebenarnya akan, orang kata, berkaitan dengan perniagaan franchise. Sebagai contoh lah, kita ambil satu brand, kita katalah brand yang famous, kita kata laundry bar. Contoh laundry bar tiba-tiba tutup. Orang tak akan nampak rupanya yang mengusahakan laundry bar tu Cik Halim, katakan. Cik Halim yang mengusahakan. Kita tak nampak siapa Cik Halim tu sebenarnya. Kita cuma nampak laundry bar tu sendiri yang tutup. Itu dia punya, orang kata, signifikannya, orang kata, brand tu dalam perniagaan. Sebab tu, mana-mana orang kata syarikat-syarikat nak bangunkan perniagaan franchise, perkara yang utama yang perlu diambil pertimbangan adalah brand itu sendiri. Okey. Ini antara perkara yang mungkin saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dari segi terminologi maksud franchise yang ada di Malaysia, dari segi kategori franchise itu sendiri. Okey, mungkin tuan-tuan tahu, biasa mendengar dengan perkataan franchisor. Franchisee, franchisor itu adalah macam kita katakan owner. Franchisor adalah merupakan syarikat yang diberi hak ataupun yang mengusahakan perniagaan franchise itu, franchisee. Tetapi mungkin kita kadang-kadang keliru dengan terminologi franchisee induk. Franchisee induk ni sebenarnya merupakan master franchisee, yang mana brand-brand daripada luar negara untuk dibawa ke Malaysia, mereka bekerjasama dengan syarikat di Malaysia. Jadi perlantikan itu, syarikat di Malaysia itu dikenali sebagai master franchisee. Sebagai contoh, Pernas dilantik sebagai master franchisee kepada brand Wira Jeans Coffee daripada Australia. Jadi bila franchisee ataupun franchisee induk ni mendapat hak sedemikian, dia boleh menggunakan hak itu semula macam franchisor tempatan. Dia boleh menggunakan, orang kata, cara pendekatan, sebab hak yang diberikan kepada dia tu merangkumi hak-hak yang, orang kata, similar activity kepada franchisor. Sebagai contoh, dia boleh melantik franchisee, dia akan kontrol dari segi, orang kata, inventory, dia akan kontrol dari segi, mungkin kita kata, operasi perniagaan franchise sendiri. Sebab hak itu diperolehi dia daripada owner ataupun franchisor antarabangsa. Dan satu lagi konsep yang mungkin tuan-tuan mungkin jarang dengar adalah franchisee kepada franchisor antarabangsa. Ini senario yang mana dia tidak akan melantik mana-mana wakil di Malaysia, tetapi wakilnya berada di luar negara. Jadi franchisee yang ingin membuka brand di Malaysia, dia harus melalui syarikat-syarikat antarabangsa. Sebagai contoh, syarikat Subway. Jadi mana-mana franchisee yang ada di Malaysia ni, dia wajib juga berdaftar di bawah Seksyen 6A sebagai franchisee kepada foreign franchisor ataupun franchisor antarabangsa. Ini adalah kategori franchise yang ada di Malaysia. Saya harap tuan-tuan jelas. Okay, kalau ada apa-apa boleh tanya terus tuan, sebab saya tak nampak muka masing-masing. Okey. Jelas ke tuan-tuan? Harap jelas. Kita ada juga Dr. Abdul Hakim kat sini. Okey, ini antara jenama-jenama tempatan. Okey, kalau kita tengok jenama-jenama ni, majoritinya kita, kalau saya tengok dari segi statistik, 40 hingga 50. 50%, ingatlah 55%. Kebanyakan adalah jenama-jenama daripada bukan Bumiputera. Kita jarang sangat kita tengok. Dan itu juga merupakan salah satu peranan Pernas Suseri. Kita cuba, orang kata, encourage syarikat-syarikat franchisor untuk, syarikat-syarikat Bumiputera untuk menjadi franchisor. Jadi bagaimana kita encourage tu, kita adalah beberapa program. Macam tadi saya dengar Datuk ada cakap, kita mungkin sinonim. Kita mungkin, orang kata, biasa mendengar franchise ni mahal. Tapi ada juga kita kata franchise yang murah.
melalui program-program yang dibangunkan oleh Pernas itu sendiri. Sebagai contoh, program Business in Transformasi yang mungkin nanti saya boleh berkongsi sedikit sebanyak maklumat dengan tuan-tuan sendiri. Okey. Ini antara jenama antarabangsa. Saya tahu tuan-tuan mungkin sinonim dengan nama-nama ni. Okey, Starbucks, ANW dan yang lain-lain lah. Ini yang ada di Malaysia. Okey, saya terus nak menjurus kepada peranan Pernas. Apakah Perbadanan Nasional Berhad? Saya harap tuan-tuan tak keliru antara Perbadanan Nasional Berhad dengan Permodalan Nasional Berhad. Kadang-kadang orang masih lagi keliru. Masa ketika saya berada di Pernas pada awal-awal tahun dulu, saya bertugas di wilayah selatan. Ada juga orang datang ke pejabat Pernas, dia nak update buku ASB ASN. Masa tu nama PNS. Orang nampak Perbadanan Nasional Berhad datang ke pejabat minta untuk update buku ASB ASN. Pada ketika itulah. Jadi saya rasa dengan penukaran nama Pernas ni, mungkin orang akan lebih orang kata faham, mungkin jelas tentang peranan yang cuba dibawakan oleh Pernas. Okey, sedikit sebanyak orang kata maklumat kepada tuan-tuan, Pernas ataupun Perbadanan Nasional Berhad adalah sebuah agensi yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan yang diperbadankan. Dan memang jelas kita bawa mandat Pernas ni sebagai peneraju industri pembangunan, industri franchise di Malaysia. Dan macam saya cakap tadi, kita semua beruntung kerana Malaysia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai agensi yang khusus memfokus kepada perniagaan franchise. Dan mereka ketika ini Pernas kita juga orang kata bertanggungjawab di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDEK), yang mana dekat sini Pernas sebab because kita carry pembangunan usahawan, jadi kita orang kata dijemput untuk bersama dengan MEDEK. Dan sekarang ni Pernas kita ada di Bangsa Sop. Saya percaya tuan-tuan mungkin pernah datang, datuk-datuk dan tuan-tuan pernah datang ke Pernas. Dan kalau tak pernah datang, jemput datang ke Pernas. Kalau mungkin berada di luar daripada Pernas, kita ada pejabat-pejabat kita di wilayah timur, kita ada di utara, kita ada di pantai timur dan kita ada juga di Sabah Sarawak. Jadi sebenarnya fungsi pejabat-pejabat koridor ataupun pejabat-pejabat wilayah ni lebih orang kata is prototype kepada apa yang kita bawa di ibu pejabat. Jadi mereka juga orang kata bertanggungjawab untuk mengenal pasti syarikat-syarikat di negeri masing-masing, di bawah teritori masing, untuk kita bawa, kita bangunkan menjadi perniagaan franchise. Lain orang juga bertanggungjawab untuk orang kata mewakili ibu pejabat. Mereka juga orang kata proses financing, mana-mana kalau ada pinjaman, dia orang akan bertanggungjawab untuk buat proses dokumen pembiayaan itu. Jadi seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, kalau kita tengok kat sini, ini antara orang kata fungsi peranan Pernas dalam industri franchise itu sendiri. Kalau tuan-tuan tengok dengan jelas kat sini, kita ada orang kata dari segi pembangunan franchise. Kita ada juga ada segi tanah, jaringan perniagaan, networking, kita buat promosi, kita ada latihan dan pendidikan, ini di bawah jabatan saya. Pembiayaan, kita ada pelaburan dan juga khidmat nasihat. Jadi kalau kita tengok macam saya cakap tadi tuan-tuan, ekosistem perniagaan franchise di Malaysia ni insya-Allah apa juga bentuk ada di Pernas. Jadi jemput-jemputlah kita kata datang ke Pernas untuk dapatkan sebarang maklumat-maklumat berkaitan dengan perniagaan franchise yang mungkin boleh sedikit sebanyak menjadi ilham kepada tuan-tuan untuk orang kata mencuburi perniagaan franchise itu sendiri. Okey. Okey, ini antara kita kata program-program ke arah pembangunan franchise. Satu, kita ada program transformasi perniagaan ataupun DIT. Dan lagi satu, kita ada baru-baru ni tahun 2021 kita telah melancarkan satu program iaitu program Project Be Your Own Boss, iaitu BYOB. Program BYOB ni mungkin nanti saya akan terangkan lebih detail. Dan kita ada kemudahan pembiayaan. Pembiayaan kita ni sebenarnya kita bagi juga kepada franchisor, walaupun fokus kita lebih kepada Bumiputera, tetapi yang macam saya maklumkan kita tadi, franchisor kita ni kebanyakan non-bumi juga. Jadi dari segi pembiayaan franchisor ni kita tawarkan kepada kedua-dua pihak, iaitu bumi dan non-bumi. Tapi untuk franchisee kita cuma tawarkan kepada Bumiputera. Sebab itu salah satu mungkin kita kata punya agenda kita. Kita cuba menghasilkan atau kita cuba mewujudkan sebanyak mungkin usahawan-usahawan di kalangan franchisee.
Dan juga kita memberi peluang kepada peniagaan-peniagaan lain yang mana dah nampak ke arah franchise. Kita namakan sebagai pembiayaan pra-franchise ataupun sinonim kita kata perniagaan licensing. Tetapi haruslah mempunyai orang kata dia punya end game dia tu, dia harus juga orang kata menjadi syarikat franchise. Sebagai contoh, kalau syarikat tuan-tuan sekarang merupakan syarikat yang belum franchise, tetapi dah ada mungkin dalam masa 2-3 tahun ni nak pergi ke arah franchise, dah ada similiti dokumentasi sebagai contoh, dah ada SOP, dah ada konsep perniagaan, dah ada jelas dari segi jenama, tuan-tuan mungkin juga boleh datang untuk minta pembiayaan daripada Pernas, tetapi di bawah kategori pra-franchise. Dan seterusnya kita ada franchise institute. Ini di bawah jabatan saya sendiri, yang mana kita menyediakan, memang kita kata kita menyediakan latihan, kita menyediakan juga konsultansi. Konsultansi ini bermaksud mana-mana syarikat yang ingin ke arah franchise, dia perlukan orang kata pihak ataupun konsultan untuk buat dokumentasi dia. Franchise Institute, kita mampu untuk orang kata membuat dokumentasi itu. Kalau kita tengok di luar, kadang-kadang kos pembangunan franchise ini boleh mencecah beratus-ratus ribu ringgit. Jadi dekat Pernas ni mungkin tuan-tuan boleh datang berbincang dengan kita tengok bagaimana dia punya weightage of perniagaan tu, kita boleh bincang macam mana kita boleh franchise yang melalui dokumen-dokumen yang kita sediakan. Dan of course kita kata mulai pembangunan modal insan ni, kita juga daripada masa ke semasa menyediakan khidmat nasihat franchise. Jadi kalau katakan tuan-tuan nak datang, mungkin nak bertanya, mungkin arah tuju perniagaan, mungkin tidak jelas di mana orang kata mungkin dia punya planning, boleh datang ke FI, kita mungkin boleh berbincang dan kita boleh bagi sedikit khidmat nasihat kepada tuan-tuan. Okay, ini antara aktiviti ataupun program-program ke arah pembangunan franchise itu sendiri. Okay, kita terus sentuh kepada perniagaan bisnes transformasi. Okay, mungkin BIT ni dah agak kita katakan dah saya rasa lebih daripada 5 tahun kita dah lancarkan program BIT ni. Program BIT ni merupakan satu program khusus yang mana kita cuba mengenal pasti perniagaan kecil. Kita kata ni perniagaan usahawan-usahawan kecil, usahawan-usahawan yang berada di tepi-tepi jalan, usahawan-usahawan yang berada di pasar-pasar malam, usahawan-usahawan yang berada di mungkin kawasan-kawasan locality tempatan, contoh ada di kawasan Kedah, mungkin ada di kawasan kampung-kampung yang mana berpotensi untuk kita kembangkan. Jadi kita cuba untuk mengembangkan perniagaan ini supaya dia lebih sistematik, dia lebih kompetitif, dia lebih presentable, supaya dia boleh pergi jauh. Itu tujuan dia. Sebab kita tak nak nanti perniagaan ni kalau dulu 5 tahun kita nampak, mungkin 15 tahun lagi kita datang macam tu juga. Kita tak nampak dia punya perkembangan. Jadi kita bawa mereka, kumpulkan mereka melalui program BIT. Dan program ini sebenarnya memang niat kita di penghujung end game dia nanti, kita nak perniagaan ini di-franchise-kan. Sebagai contoh, mungkin tuan-tuan biasa mendengar jenama Putu Bambu World. Putu Bambu World, otak-otak JB, mungkin kalau di Kelantan, di Apple, perniagaan-perniagaan ni sebenarnya mereka antara peserta-peserta program BIT. Mereka masuk dalam program ni, mereka duduk, kita bagi dia dari segi ilmu pengetahuan, kita bagi dari segi konsultansi, kita bagi dari segi advisory, kita bagi juga dari segi pembiayaan kepada mereka, dan sekarang mereka dah jadi syarikat franchisor. Dah jadi syarikat franchisor, tuan-tuan. Dah jadi franchisor. Jadi sekarang ni diorang bila dah dapat lesen franchise, diorang boleh berkembang, diorang dah boleh berdiri dengan sendiri. Jadi sebelum tu kita kumpulkan, kita didik diorang, kita guide diorang, kita nurturekan diorang supaya mereka mampu jadi seorang franchisor. Dan ini hanya ditawarkan kepada syarikat-syarikat berputera saja. Dan modal ataupun kita kata konsep perniagaan dia itu sendiri tidak melebihi 25,000. Okey. Jadi untuk skim pembiayaan yang ditawarkan di program BIT ini, kita tawarkan juga kepada kedua-dua pihak, iaitu syarikat induk ataupun owner syarikat tu, dia boleh mendapat ataupun ditawarkan pembiayaan sehingga 500,000. Jadi kalau katakan contoh owner tu katakan nak beli kilang, mungkin dia nak beli mesin, mungkin dia nak beli stok, ataupun dia mungkin nak mantapkan konsep perniagaan dia, dia boleh datang ke Pernas minta pembayaran sehingga 500,000. Dan juga kita semasa dalam program BIT ni, kita bagi dia untuk orang kata melantik ejen-ejen di bawah dia. Tapi kita tak panggil ejen, kita panggil dia
ataupun BIT pra franchisee, supaya dalam program BIT ni mereka pada asasnya dah boleh orang kata bergerak secara franchise. Walaupun bukan franchise, kita bantu dia supaya kita nak dia belajar sistem franchise. Kita nak tahu, kita nak dia orang kata biasa asam garam perniagaan franchise supaya dia tahu dia punya game perniagaan franchise ni. Jadi dia dibenarkan untuk melantik franchisee ataupun pra-franchisee di bawah dia. Dan pra-franchisee ni boleh orang kata mendapatkan pembiayaan sehingga 25,000. Sebab macam mana saya katakan tadi, konsep perniagaan ni tak lebih 25,000. Mungkin stall-stall burger, stall-stall mungkin kita katakan jual apam balik, jual orang kata ice blender, yang mana konsep 25,000 ke bawah ni. Jadi dia boleh dapat pembiayaan sehingga 90%. Dengan kadar keuntungan kita charge banyak 4.75%. Dan tempoh pembiayaan tu kita boleh bagi sehingga maksimum 5 tahun. Ini antara benefit di bawah program Business in Transformasi. Okay. Antara syarat-syarat saya harap mungkin tuan-tuan boleh nampak, saya bagi tahu sedikit saja mungkin. Dia haruslah syarikat induk tu harus syarikat yang kita katakan Malaysia based, citizen Malaysia, perniagaan mestilah berdasarkan syariah, berdaftar, kena ada syarikat SSM, sekurang-kurangnya 1 tahun beroperasi. Syarikat tu kalau dia nak masuk BIT, dia kena beroperasi dulu 1 tahun. Dan dia kena ada konsep perniagaan tu 1 tahun at least. Sekurang pemilik tidak disiarkan movie, tidak ada masalah-masalah undang-undang, harus bersedia untuk orang kata mengikuti program-program ataupun latihan yang dianjurkan oleh PNS Academy ataupun kita katakan Franchise Institute. Dia kena ada 2 outlet. Dia sendiri kena ada, kalau dia sendiri ada mungkin dia ada 1 lagi. Saya rasa sekarang ni dah dibenarkan. Kalau ada 1 pun dah boleh. Perniagaan terbukti menguntungkan. Jadi bila dia nak masuk ni, dia kena proofkan lah. Bisa dia ni menguntungkan. Walaupun dia berniaga tepi jalan, tapi menguntungkan. Dan dia kata, kita benarkan dia tunjuk financial report dia. Dan dia mempunyai minat untuk mengembangkan perniagaan. Mestilah owner tu sendiri, kalau dia tak, mungkin dah lama, dia mungkin ada pewaris dia. Pewaris ni mungkin nak carry perniagaan ni. Kita nak macam tu. Dan nama ni tak perlu tak sampai satu Malaysia tahu. Mungkin dia popular di kawasan tempatan saja. Dan dia juga harus dah ada lah mungkin rangkaian supply chain dia tersendiri. Walaupun tidak secara komprehensif, tetapi at least dia tahu siapa supplier dia, produk-produk ni dari mana dia dapat. Itu yang kita nak. Sekurang-kurangnya kita boleh pertimbangkan dia untuk masuk program ini. So kaedahnya kalau dia dah berminat untuk program ni, kita ada mungkin borang, dia kena isi borang, dihantar kepada Pernas, dan pegawai Pernas akan datang melawat dan kita akan minta dokumen-dokumen lanjutan supaya at least kita boleh sokong dia untuk masukkan dalam program Business in Transformasi ni. Okay. So ini manfaat dia tuan-tuan. Kalau pra-franchisor, kita sediakan khidmat rundingan oleh Pernas, kita bagi program latihan, kita bagi juga sokongan pembiayaan. Kalau pra-franchisee, kita bagi juga latihan kepada mereka dan juga of course kita bagi pembiayaan untuk dia layak untuk berada dalam program BIT bersama dengan pra-franchisor dia. Okey, sehingga Jun 2021 kita ada 143 syarikat. Dan syarikat ni semua syarikat Bumi Putra. Dan tak kisah daripada Johor sampai ke negeri Perlis, di Sabah dan Sarawak pun kita ada. Jadi macam-macam produk. Kalau kategori produk ni saya kata boleh katakan macam-macam. Makanan, pakaian, produk kecantikan, sayur-sayuran tunusu ni saya tak pasti, tapi saya rasa yang banyak kategorinya of course makanan dan mungkin kita kata produk kecantikan dan kesihatan. Ini yang banyak ya dalam program BIT ni. Mungkin sedikit okey, itu tak ada, saya tak sharekan gambar. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada program BYB. Tapi untuk BIT sendiri, inilah orang kata kategori perniagaan yang kita nak untuk masuk dalam program BIT. Dan saya percaya, kalau kita mungkin tuan-tuan berada di kawasan di luar Lembah Kelang sendiri, pasti ada kawasan-kawasan ataupun kita kata peniaga-peniaga tempatan, mungkin di kampung-kampung, di pekan-pekan kecil, ada peniaga-peniagaan orang kata yang tradisional yang boleh kita bawa dalam program BIT itu. Sebagai contoh, 3 hari sudah saya berada di Perak, kita ada peniaga-peniagaan macam yang sinonim dengan orang Perak. Kuih penerang, kita ada orang jual sate, kita ada jual pau,
ada yang buat kedai gunting rambut, jadi benda-benda yang konsep dia kecil-kecil. Mungkin kalau di Selangor mungkin ada produk-produk tempatan yang mana kita boleh minta dia orang bersama dalam program BIT. Dan latihan-latihan yang diberikan oleh Pernas ni merupakan latihan yang diberikan secara percuma. Selama 3 tahun dia berada dalam program ini, kita minta sekurang berada 3 tahun, dia diberikan latihan dan benda ni semua secara percuma. So far kita mampu lagi untuk memberikan latihan secara percuma. Okey? Ini dia punya manfaat daripada program BIT. Dan program BIT ni sebenarnya tuan-tuan, saya nampak lebih kepada is a pathway ke arah mencapai matlamat kita menghasilkan perniagaan franchise di kalangan Bumiputera, dan kita nak mengubah orang kata perception people mengatakan franchise tu mahal. Sebab kita kata tadi kebanyakan produknya ni konsepnya 25,000 ke bawah, dan mungkin bila dia franchise nanti kalau dia nak tambah mungkin saya percaya kos-kos penambahan dia konsep yang lebih besar tidaklah terlalu tinggi. Jadi kita percaya the spill over daripada program BIT ni nanti kita boleh menghasilkan peserta-peserta Bumiputera juga mungkin di kalangan usahawan franchisee yang mampu milik perniagaan franchise itu sendiri. Itu dia punya mungkin sasaran end game yang apa yang cuba kita sampaikan dalam program BIT itu sendiri. Okey, seterusnya adalah program BYOB, projek Be Your Own Boss. Okey, projek BYOB ni merupakan satu projek yang mana dilancarkan pada tahun ini 2021 masa kita pandemik ni untuk kita melahirkan usahawan-usahawan di kalangan orang kata franchisee. Kita nak melahirkan franchisee itu sendiri supaya mereka dapat orang kata mencuburi bidang perniagaan franchise. Dan dalam program BYOB ini dia ada 2 kategori kita kata fokus kumpulan, iaitu pertama sekali kumpulan wanita sweet, dan satu lagi kita fokus kepada belia. Jadi wanita, of course kita kata sekarang kerajaan banyak menggalakkan wanita untuk mencuri bidang perniagaan. Kita offer peluang ni kepada mereka. Dan of course belia mungkin dengan rintangan, masalah-masalah mungkin yang masih lagi mencari peluang pekerjaan yang mungkin kena buang kerja, mereka boleh menggunakan kita platform projek BYOB ini untuk mereka menjadi franchisee. Sebab mana dalam program ini nanti insya-Allah mereka boleh dapat, dia orang boleh kita akan matchkan dia orang dengan perniagaan dengan franchise. Dia ada kita kata proses di mana dia akan diberi peluang untuk dia matching dengan perniagaan franchise. Jadi sekarang bila dia masuk program ni mungkin dulu dia tak tahu satu jenama, tetapi dalam program ni dia akan dijodohkan dengan franchisor dan dia pilih sama ada sesuai tak franchisor ni untuk dia ambil. Itu terpulang kepada kesesuaian ataupun apa yang minat yang mereka nak. Okey. Jadi sedikit maklumat kepada tuan-tuan, inisiatif Pernan yang dekat pengusahaan kita nak melahirkan usahawan yang berdaya saing dan holistik. Holistik ni bermaksud kita beri dia pendedahan. Kita nak dia usahawan ni mungkin sebelum ni dia tak tahu tentang usahawanan. Dia masuk program ni sebab program ni dia kita katakan satu program yang menyeluruh, holistik. Dan orang kata dia boleh belajar semua benda. Kita mensasarkan misalkan belia dan wanita. Dan program ni kita selepas dia dah ambil financing dan dia nak mula perniagaan, kita pantau pula dia selama tempoh 6 bulan. Ini dia punya orang kata proses ataupun dia punya program punya orang kata framework yang kita jalankan untuk program BYB. Dan sasaran kita untuk tahun 2021 saja, kita cuba untuk orang kata melahirkan 1,000 usahawan di kalangan 2 kategori kumpulan ni untuk menjadi franchisee. Itu harapan kita. Dan sehingga ke hari ini saya rasa kita telah melatih hampir 800, kita ada lebih kurang 3 bulan lagi, 3 bulan untuk menutup tahun tirai 2021. Kita masih orang kata membuka penyertaan daripada 2 kumpulan kategori ini untuk bersama dalam program BYOB. Okey. Okey, ini saya cakap tadi, program BYOB dia ada 2 kategori, dia ada wanita dan belia. Kalau tuan-tuan perasan dekat sini sasaran wanita ni kita bagi sehingga 60 tahun. Jarang-jarang kita tengok pembiayaan ataupun peluang yang kita tawarkan sehingga 60 tahun kepada wanita. Dan kita boleh bagi orang kata kadar pembiayaan 3.75, margin pembiayaan itu sehingga 90%. Dan saya pembiayaan maksudnya dia boleh pilih perniagaan yang sehingga RM500,000. Mungkin kita ada kakak-kakak kita ke atau mungkin tuan-tuan sendiri
wanita mungkin boleh mencuburi lagi bidang-bidang. Dan saya tengok jarang ada agensi yang menawarkan pembiayaan sehingga umur 60 tahun. Tapi untuk program ni, because program ni is satu projek khusus, kita menawarkan kepada wanita sehingga 60 tahun untuk mengikuti program BYOB ni. Tetapi lelaki umur belia kita cuma tawarkan sehingga 40 tahun. Lelaki 40 tahun saja. Nanti jangan tanya saya kenapa 40 tahun, tapi mungkin kita kata dari segi sukses story wanita ni mungkin lebih baik berbanding lelaki. Tapi seketika ini sasaran kita lebih kepada 40 tahun untuk lelaki lah berbanding dengan wanita. Okay, lain-lain ni sama saja. So next, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan kemudahan pembiayaan yang ditawarkan oleh franchise. Oleh Mas, tuan nak tanya ke? Nak tanya saya ke? Silakan. Ada nak tanya ke? Ataupun saya laju sangat? Okey, Dr. Fizi, ada satu soalan ni. Syarat untuk jadi franchisee kena berapa tahun operasi? Oh, okey. Sebenarnya untuk jadi franchisee dia tidak memerlukan tempoh masa yang panjang. Yang penting sekarang ni untuk jadi franchisee dia harus mendapat surat tawaran daripada franchisor. Dia berbeza daripada konsep perniagaan yang di luar sana. Even bila kita nak menawarkan pembiayaan tu sebenarnya dia berbeza. Macam pembiayaan yang ada di mungkin sesuatu agensi, kadang-kadang kita nak dapat pembiayaan tu kita kena beroperasi dulu untuk tempoh masa. Contoh kita kata dia kena buka 6 bulan. 6 bulan barulah kena datang ke agensi kata saya nak buat loan. So apa diperlukan 6 bulan ataupun setahun sebab dia nak tengok that business model tu is a proven business model. Tetapi melalui konsep franchise ni, macam kita kata, kalau franchisee orang yang nak menjalankan perniagaan franchise tu, kita menggunakan pemahaman bahawa kita melihat bukan hanya dari segi kontak franchisee, kita melihat that business model yang dibangunkan oleh franchisor tu. Jadi waimannya kalau franchisor tu berjaya, franchisee akan berjaya. Jadi dekat sini, mana-mana franchisee yang nak buat bisnes franchise tu, dia tak perlu tunggu sampai sebulan. Dia pergi daftar SSM hari ni, katakan, kalau dalam masa seminggu dia mudah boleh dapat, orang kata surat tawaran daripada franchisor, next week tu dia boleh datang dah pernas untuk buat permohonan franchise. Sebab bila pernas dapat permohonan tu, kita bukan hanya melihat individu tu sebagai franchisee saja, tetapi kita melihat the business model tu. Sebab tu kita kata the franchise business model ni, kalau franchisor tu berjaya, insya-Allah franchisee tu boleh berjaya. Itu dia punya indahnya bisnes franchise. Tak perlu orang kata nak kena ada pengalaman yang spesifik, nak kena buka 1 tahun, tak perlu semua. Sebab kita melihat konteks sistem perniagaan franchise yang mana sistem franchise ni dibangunkan oleh franchise. Kalau franchisor berjaya, insya-Allah franchisee berjaya. Itu saya punya jawapan. Saya harap menjawab soalan tu. Cik Helmi ada nak tanya apa-apa lagi? Assalamualaikum. Doktor, saya nak tanya. Okey, so senario dia macam ni. Sebelum ni, basically sekarang ni pun saya buka bengkel motosikal dengan kereta. So nama bengkel tu dah operasi melebihi 2 tahun dah. And then tahun ni kita buat rebrand. So dari instead of nama syarikat, kita buat satu brand product. So brand product tu saya pun form another company. Another company tu baru berapa bulan lah kira register, tapi sebenarnya dia operasi tu under company bengkel. So kalau macam tu dia kira macam mana tu, doktor? Sekejap, saya nak faham. Dulu Syed Amy buka kedai atas nama satu syarikat enterprise lah kita kata Betul. Okey, lepas tu bila satu ketika tu buka lagi satu syarikat, anak syarikat di bawah dia lah. Tak, lain, tak ada related. Saya buka lagi satu syarikat. Basically yang bengkel ni saya ada push satu brand MYL. So brand MYL ni ada dekat bengkel saya, tapi saya go kepada nama company lah kan. Lepas tu later on saya tengok business model yang saya buat ni dia punya growing tu very fast. So saya pun buat lagi satu company atas nama MYL Marketing. Tapi MYL Marketing punya business ni baru je lah ditubuhkan. Cuma produk ni dah lama lagi ke. Maksudnya produk-produk sama lah, cuma ada dua syarikat berbeza yang mengusahakan produk yang sama, betul?
dia macam mana? Okey, saya bagi first saya tubuh satu company nama Muhai Garage. Okey. So Muhai Garage ni bengkel. So bila saya tubuh bengkel ni, dia tak ada produk kan, tak ada killer produk. So saya membeli produk-produk Castro, Share semua barang lah kan. So bila tu saya tengok saya punya margin, saya punya ni kompetitif. So saya pun buat satu produk sendiri nama MYL. So MYL ni at that time tu saya tak fikir untuk buat besar lah kan, just kadar untuk kegunaan sendiri. Lepas tu bila saya tengok demand semakin bertambah kan, sampai ke Perlis apa semua dah bertambah, so saya terpaksa hantar dengan lori. And then saya fikir kalau macam ni saya tak nak ada nama bengkel kan, Muhai Garage, sebab garage ni specifically untuk repair bukan untuk supply. So saya form another company. So produk yang dulu dekat Muhai Garage ni saya transfer kepada MYM Marketing. Tapi syarikat ni kira baru lah pula. Okey, untuk tuan layak kepada program BIT tu, saya nak kena tengok juga apa sebenarnya yang tuan jual dekat syarikat yang baru tu. Kalau katakan konsep perniagaan tempat yang baru tu, package dia ataupun konsep perniagaan dia tak lebih daripada 25,000, tuan kalau cukup setahun, kita kata dah cukup haul dia, dah boleh dimasukkan dalam program BIT. Sebab kalau katakan Cik Amy dah lantik ejen ni sebenarnya kita boleh gunakan konsep franchise di bawah program BIT. Jadi maksudnya kalau kita nak buka di mana Perlis ke Kedah ke mana-mana tempat, kita pakaikan satu package, dia akan dapat package yang sama. Cuma syarikat induk tu yang dia baru ditubuhkan tu, dia kena cukup haul dia setahun dulu. Ataupun dia dah lantik mana-mana franchisee ataupun rakan-rakan niaga yang ada sekarang ni, cukup setahun. Baru kita boleh pertimbangkan. Dia macam tu. Maksudnya sekarang ni Cik Amy dah ada produk sendiri lah. Macam yang sekarang ni, bengkel-bengkel yang dia ni dah operasi dah lama kan. Cuma saya supply dia. Sebab dia tengah tengok, dia ada dua tahun lebih lah. Cuma kita tak ada. Sebab dia ni ada dua kategori ni. Satu kita kata bengkel, yang kita kata yang tadi tu hak lama tu bengkel. Yang satu lagi yang baru ni. Which one yang kita nak pergi? Which yang Cik Amy nak pergi? Kalau katakan Cik Amy nak pergi bengkel, saya nampak kalau bengkel tu ada konsep, dah lama kan, itu mungkin kita boleh fikir ke arah franchise. Syarat franchise 3 tahun je. Tetapi hak yang baru ni, yang nak gunakan konsep ejen ke nak supply barang ni, kita boleh masuk dulu bawah program BIT. Tapi syarat dia kena pergi setahun dulu, cukup setahun dulu. Kita boleh consider dia masuk program BIT. Dah cukup setahun, datang balik kat Penang. Okey, saya dah ada konsep ni, saya ada lantik dah, ejen pun dah ada dekat seluruh Malaysia, katakan dah 10 orang. Saya nak masuk, nak enroll diorang pada program BIT. Boleh tak? Maksudnya kalau dia cukup setahun, dah ada mungkin 2-3 orang, benda tu boleh kita pertimbangkan untuk masuk program BIT. Maknanya franchisor ni mesti setahun. Betul? Untuk BIT tu dia kena setahun. BIT mana? BIT itu business. Kalau macam franchise yang orang nak jadi franchise ni, contoh macam kedai yang nak beli barang saya tu, dia dah lebih setahun. Saya tak sampai setahun tu, dia tak boleh juga lagi sebab dia audit sekali dengan franchise, betul? Dia dah lebih setahun sebab dulu dia gunakan atas satu syarikat yang bengkel tu lah, betul kan? Betul tak? Betul. Betul. Okey, sebenarnya benda tu dia sebenarnya macam ni. Kalau katakan kita ataupun kita dah lantik ejen kita ni dah lebih setahun, kita boleh tengok lah. Maksud saya tak boleh nak janji sebab benda ni secara logiknya dia ada dua, sama ada kita sendiri setahun ataupun kita dah lantik ejen setahun. Contohlah Cik Elmi dah ada ejen kata 3-4 orang yang dah mungkin dah lama, dah 2 tahun dah dengan Cik Elmi. Sebenarnya boleh dah boleh cuba dah masuk program BIT. Bermaksud dia benda tu dah ada package untuk diorang ni. Masa diorang lantik ejen tu, berapa Cik Elmi charge diorang? Tak ada, saya tak ada charge apa. Dia beli barang saya jual je lah kira. Dia kalau dalam franchise ni, dia kena ada package. Saya macam jadi supplier je sekarang ni. Dia tak boleh macam tu. Dia kalau supplier dia tak boleh. Dia kena ada package. Nak jadi supplier ni boleh. Tetapi supplier maksudnya
contohlah katakan saya berminat nak jadi orang kata ejen kepada Cik Amy kan. Cik Amy nak kena jual dengan saya dalam satu package. Contoh, bagi barang, bagi business card, dia kena ada konsep. Dia kena ada business model. Kalau dia buat secara trading, hantar barang, dia order sekali, hantar barang. Dia tak boleh jadi macam tu. Franchise dia tak boleh jadi macam tu. Dia mesti berdasarkan business model yang khusus. Konsep. Dia kena ada konsep. Konsep ni dia boleh buat dalam bentuk agent punya konsep, dia boleh buat dalam bentuk kios, dia boleh buat dalam bentuk kedai tolak, food truck, motor ke, dia boleh buat konsep-konsep macam tu. Jadi bila dia ada agent tu, dia ada macam dia kata, hang nak jadi agent aku, hang kena ambil package 5,000. Hang dapat katakan 10 ton minyak. Hang dapat mungkin dapat baju ke, dapat business card, dapat letak banner ke kan, mungkin ada banner, itu 5,000. Macam tu, buat tu dulu, itulah kita nama konsep tu. Betul. Itulah sebab konsep sekarang ni saya konsep jual. So dah ada banyak demand ni yang dia orang nak macam exclusive right lah. Contoh dia buka satu di Pekarabu, so dia tak nak bagi saya jual kat orang lain lagi. So kalau macam tu kena buat sistem franchise. Itu belum buat lagi tu saya nak tanya ni. Jadi Cik Amy apa lepas ni? Cik Amy buat kalau bentuk package lah. Maksudnya kalau orang nak beli, dia kena beli dah banyak-banyak. 5,000, 10,000, 15,000 buat macam tu. Jadi bila dah buat macam tu, dia tak boleh lah ambil sikit-sikit. Dia nak ambil, dia kena ambil bundle lah. Betul, setuju. Jadi kalau dia ambil sikit, rugi kita nak hantar, rugi kita nak charge dia. Betul. Kan? Jadi bila kita buat basis kena hantar. Jadi lepas ni kita terus buat macam tu. Kita buat dalam bentuk package. Even bila kita dah rantik package ni, dia pula nanti kalau dekat tempat dia boleh jadi kita pun stokis dah. Betul. Kan? Lepas ni bila kita nak pergi franchise, stokis ni kita convert jadi franchise. Macam tu. Dia ada proses-proses dia tu. Okey, faham. Boleh ke? So first ni saya kena bagi dia jual dalam bentuk package dulu. Buat package dia. Berapa lama term dia tu? Buat dalam bentuk setahun dia dulu. Try setahun dulu. Macam mana? Bila untung. Okey, faham. Boleh. Okey, kami ada dari Kelantan ke? Betul bang. Kelantan di mana? Pasir Putih. Pasir Putih. Okey. Apa-apa boleh rujuk balik nanti dekat saya ataupun dekat pegawai pernah di Pahang ada. Tidak, nanti saya bagi pengunjung ni, saya bagi kontak nombor saya nanti insya-Allah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey, ada apa-apa soalan lain ke sebelum kita teruskan dengan pembiayaan franchisor pula ni? Okey, ini kemudahan pembiayaan Pernas. Okey, macam saya cakap tadi, syarikat induk tu dia nak kena, contohlah dia nak beli barang, dia nak buat kedai ataupun dia nak buat konsep baru, dia perlukan duit. Jadi peranan pembiayaan franchisor ni kita menyediakan bantuan kewangan untuk menantapkan dan mengembangkan perniagaan dia dalam perniagaan di Malaysia. Jadi franchisor ni kadang-kadang pun dia bila dia ada franchise, dia nak pergi bank pun susah kan. Kita datang balik kat Pernas, kita bagi pembiayaan. Itu tujuan dia, okey? Jadi apa pembiayaan yang kita bagi? Dia ada sedikit kriteria dia. Dia kata kat sini syarikat mestilah berstatus sedia berat. Mana-mana franchisor selalunya tak ada masalah. Memang dia dah selalunya sedia berat. Dan syarikat franchisor ni bila kita kata franchisor, dia mestilah franchisor yang betul-betul berdaftar dengan RAF. Dan perniagaan dia kena tunjuklah. Maksudnya bila dia nak minta loan dengan kita tu, dia kena tunjuklah bahawa performa perniagaan dia bagus, dia menguntungkan. Kita tak naklah bagi franchisor yang rugi. Kan? Sebab ada juga franchisor yang rugi, bukan semua yang menguntungkan, ada yang rugi. Dan dia kata kat sini juga sekurang-kurangnya mempunyai 3 outlet perniagaan. Bermaksud dia sama ada dia sendiri ataupun dia dah ada rakan franchisee 3 orang, 3 syarikat di bawah dia. Dia boleh datang dah kepada Pernas untuk buat pembiayaan. Dan perniagaan itu mestilah yang berlandaskan ataupun mengikut garis panduan syariah. Okey. So ni konsep pembiayaan lah. Kita boleh bagi sehingga 2 juta. Okey, ini yang teknikal ni saya tak nak ulas panjang. Cuma mungkin kat sini saya nak cakap tempoh pembiayaan tu untuk franchisor kita boleh bagi sehingga 10 tahun. Okey, untuk pembiayaan seterusnya adalah pembiayaan franchisee. Okey, pembiayaan franchisee ni kita kata apa? Orang yang nak ambil bisa franchise tu. Tujuan dia sebenarnya supaya kita nak menggalakkan penglibatan Bumiputera. Macam franchisor tadi kita bagi kepada Bumi dan Non-Bumi. Tetapi yang ni kita bagi hanya pada Bumiputera sebab kita nak galakkan Bumiputera untuk improve dan perniagaan franchise. Dekat sini
kita boleh bagi, kita kata kat sini dari kriteria sedikit, okey, saya baca 2 kriteria dia. Dia mesti umur 21 tahun ke atas. Terutama kerana mereka individu yang memiliki kelayakan. Okey, yang kelayakan pendidikan ni sebenarnya dia agak subjektif, dia tidaklah fix begitu. Kalau ada okey, kalau tak ada SPM pun boleh mohon. Bukanlah semua kena ada PhD baru boleh berjaya, tak semestinya. Orang ada SPM pun boleh berjaya. Dan usahawan menjadi pemilik, bermaksud orang yang nak pinjam ni dia mestilah franchisee. Dia jangan orang lain nak pinjam, dia mestilah franchisee. Dan dia dah mestilah 100% milik Bumiputera. Maksudnya syarikat yang dia nak buat tu nanti, dia sebagai franchisee tu 100% Bumiputera. Dia tak boleh ada pelibatan dan bumi kat situ. Walaupun 49% ataupun 10%, tak boleh, dia mesti 100%. Dan dia juga, macam saya cakap tadi, surat tawaran daripada franchisor. Itu yang penting tu. Masuk mana-mana franchisee, sebenarnya tak berbeza dengan perniagaan biasa. Dia dapat je surat tawaran dari franchisor tu, dia dah boleh datang dah kat Pernas buat permohonan. Okey? Jadi, cara nak buat permohonan ni, kalau syarikat nak buat pinjaman tu melebihi 250,000, kita nak dia kena ada senyam berat. Tetapi kalau bawah 25,000, memadai dia syarikat enterprise saja. Jadi ini antara dia punya, orang kata, intipati kriteria permohonan untuk franchisee. Jadi dia punya konsep pembiayaan ni kita boleh bagi sehingga 70%. Okey, tuan-tuan tengok tadi, kalau tuan-tuan ingat program BOIB, ini kita punya pembiayaan secara kita kata tipikal punya pinjaman biasa. Tapi kalau untuk program BYB, sebab tu saya galakkan tuan-tuan, kalau ada mungkin saudara mara, anak-anak kawan-kawan yang tak ada kerja ataupun yang ada masalah dibuangkan kerja, minta diorang kalau boleh invite diorang masuk program BYB. Sebab BYB cantiknya kita boleh bagi dia lain sikit, sehingga 90% pembiayaan. Kalau katakan dia nak buka, katakan loan riba katakan 300,000, kita boleh bagi sehingga 270,000 sehingga 270,000. Tapi kalau yang ni, kalau skim pembiayaan yang tipikal ni, kita boleh bagi 70% saja, dia berbeza sedikit. Dan interest dia kat sini ataupun kadar dia lebih tinggi. Jadi sebab tu kita galakkan masuk program BOIB. Because BOIB ni program ni ada special project yang kita cuba nak bantu usahawan-usahawan, terutama mereka-mereka yang saya mention tadilah. Okey. Okey, ini antara technical part lah. Fee pemprosesan kita charge sedikit lagi, fee guaman, fee latihan, fee wakalah. Dan fee latihan ni selalunya kita tak masukkan dalam loan, kita minta usahawan tu bayar lain. Sebab dia kos dia terlalu minimum RM300 saja. Ini selama 2 hari. Okey. Okey, seterusnya adalah saya punya jabatan sendiri. Ini jabatan saya, Franchise Institute. Okey, dulunya dikenali sebagai PLS Academy. Mungkin kalau Datuk yang pernah biasa berurusan sebelum ni, dulu saya punya mantan adalah Dr. Suhaimi. Dr. Suhaimi dah pencen. Saya menggantikan Dr. Suhaimi pada tahun 2019, awal 2019 saya menggantikan Dr. Suhaimi. So fungsi dia, kita merupakan institut yang banyak carry dan orang kata pengetahuan keusahawanan yang banyak menjurus kepada industri franchise. Jadi objektif kita tu, kita sebenarnya merupakan pakar franchise. Kita cuba orang kata provide information, nasihat, khidmat nasihat dalam bentuk perniagaan franchise. Kita orang kata menjalankan program-program latihan franchise. Kita juga aktif mengeluarkan kajian-kajian, case study berkaitan keusahawanan dan franchise. Kita juga orang kata menggalakkan, kita banyak buat kolaborasi strategik. Kalau di Franchise Institute ni, kita memang orang kata ada collaborate dengan konsultan, dengan orang kata syarikat-syarikat, orang kata institusi pengajian tinggi, dengan NGO untuk kita boostkan kita punya orang kata academic center kita. Ini antara fungsi dan peranan kita di Franchise Institute lah. So untuk latihan franchise, kita ada pecahkan beberapa kategori. Kita ada yang awareness ni kita charge RM99 saja. Kita ada basic, intermediate, advanced dan certification. Saya cuma nak highlight sikit, certification ni kita berkolaborasi dengan Universiti Utara Malaysia. Dia akan dapat orang kata sijil yang di-endorse oleh Universiti Utara Malaysia. Okay. Dan pada masa yang sama, Franchise Institute ni, kita ni since kita di bawah agensi, kita selalu juga terbabit dalam program-program, kita katakan program-program projek-projek khusus. Contoh baru ni, kami terbabit dalam plan strategik penjaja 2021-2025. Jadi mereka lantik Franchise Institute untuk come up dengan plan strategik penjaja. Kita juga pernah buat program-program lain, macam contoh program-program food truck, program-program ke arah pembangunan usahawan di kalangan pelajar-pelajar universiti, itu melalui program VEST dan lain-lain juga program. Itu antara fungsi-fungsi Franchise Institute lah.
Okey. Itu sikit sebanyaklah tentang franchise ikut. Okey, itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan tak, tuan-tuan? Nak tanya? Saya ngam-ngam lebih kurang dalam sejam kot saya rasa. Okay, nice, just nice, sejam. Ada apa-apa nak tanya, tuan? Dr. Hakim ada apa-apa, Dr. Hakim? Saya harap, sebab saya tak nampak peserta kan, jadi kita punya engagement kadang-kadang ada gap sedikit. Saya minta maaf, Doktor. Kan? Ya, Assalamualaikum. Salam Dr. Hakim. Ya, terima kasih Dr. Hafizi. Ya, sama. Sebenarnya saya pernah tim PNS pernah sampai ke pejabat kami lah. I think dalam 2 tahun lepas. Jadi saya sebenarnya memang merancang untuk ke arah franchise. Jadi saya perlukan banyak bimbingan lah. Khidmat perundingan sebenarnya. Baru ni saya daftar ke MyFacts. MyFacts, ya. Itu saya tengok banyak sangat benda-benda yang diminta. Jadi saya rasa memang kita tak berapa faham lah, ya. Terus terang kita kata. Jadi kita pun ada ramai kawan-kawan yang menggalakkan kita salah satu produk kita untuk ke arah bersesuaian lah. Ya. Pernah saya bersembang dengan Tuan Haji Mazlan dan sebagainya. Jadi saya ingat nanti kita akan visit Pernas untuk dapat khidmat nasihat sebenarnya. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Jadi kalau boleh dapatkan nombor telefon ke nombor kontak Dr. Hafizi. Boleh. Untuk kita langkah seterusnya lah. Ya, boleh. Saya harap sangatlah bila saya menggantikan Cik Mazlan ni, saya minta maaf kalau ada kekurangan lah, sebab Cik Mazlan tu dia pengurus besar, mungkin ilmu dia tu lebih tinggi lah, dia lebih otai lah di sini di franchise ni. Saya ni baru lebih kurang dalam 11-12 tahun di franchise ni, di Pernas. Saya cuba yang terbaik lah untuk orang kata berkongsi maklumat, perkongsian. Sebab saya rasa hari ini lebih kepada perkongsian maklumat yang ada di Pernas. Jadi ruang-ruang yang kita ada tu memang niat kita sebenarnya bila kita dilantik sebagai penderaju industri franchise, kita memang nak membangunkan, nak membantu usahawan-usahawan. Kalau ada apa-apa berkaitan franchise, silalah rujuk kepada Pernas. InsyaAllah kita ada tim yang boleh membantu. Okey. So kalau ada soalan lain ke, mungkin kita boleh bagi lagi 2 atau 3 soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cik Sanang. Okey, saya nak tanya sikit Dr. Fizi. Ya. Bagi syarikat yang bertaraf macam dia kata professional practice. Saya tadi ada tulis sektor perkhidmatan kan. Okey. Jadi untuk professional practice ni macam syarikat saya ni dah 16 tahun. Dan sekarang ni kita ada lebih kurang 9 cawangan lah di seluruh negara. Jadi saya bercadang untuk nak kembangkan dari segmen franchise ni. Dan baru-baru ni kita telah pun daftarkan trademark kan kita punya ni di MyPo lah. Okey. Cumanya untuk professional practice yang mana license to practice ni kena issued by regulatory body. Benda tu dia kalau konsep macam ni dia qualify kan untuk kita nak masuk on franchise program ni? Okay. Sebenarnya dari segi secara kasarnya memang kita menggalakkan konsep perniagaan franchise yang dalam kategori services ataupun perkhidmatan ni untuk terbabit langsung dalam industri franchise di Malaysia. Sebab di Malaysia ni kita agak berbeza sikit dengan negara-negara luar negara. Kita banyak terbabit dalam perniagaan F&B berbanding dengan perkhidmatan. Cuma dekat Malaysia ni dia ada orang kata certain compliance yang kita kena patuhi. Sebagai contoh kita kata kalau berkaitan dengan medical klinik. Klinik tu memang di dalam bawah akta KKM tidak membenarkan untuk klinik untuk difranchisekan. Tetapi klinik gigi boleh difranchisekan, tapi klinik tak boleh difranchisekan. Tetapi macam contoh farmasi
macam dialisis dan atau juga bentuk perkhidmatan lain, so far kita tak ada masalah untuk difranchisekan. Jadi kalau katakan yang klinik itulah tuan, kalau klinik itu memang tak dibenarkan lah. Because tu dan di bawah orang kata kebenaran atau KKM tidak membenarkan untuk dipraktiskan cara menggunakan sistem franchise. Yang lain pada itu insya-Allah boleh. Tak apa, nanti kami rujuk ke syarikat lah. Okey. Rujuk ke pernah nanti kita sembang kemudian. Okey. Baik, terima kasih. Ya, memang. So ada apa-apa soalan yang lain? Kalau katakan dah tak ada apa-apa soalan, saya nak serahkan baliklah floor ni kepada pengerusi lah, pengerusi majlis. Ada pengerusi majlis di PM Putrajaya? Silakan. Saya dah selesai. Okey, cuma kata-kata akhir saya, cuma saya nak berkongsi nombor telefon. Mungkin tuan-tuan boleh ambil nombor telefon saya. 019-559-4977. That's contact number saya lah. Mula Doktor 019 559-4977. Okey, saya buka on the floor. Ada siapa-siapa nak tanya lagi? Siapa tu? Saya daripada Pina. Cik Saya Puan Rohaya. Puan Rohaya ke? Mana? Puan Rohaya nak tanya? Okey. Untuk Pernas Pulau Pinang, boleh saya hubungi siapa tu, Doktor? Kita ada pegawai di sana, Encik Rizal. Mungkin boleh ambil nombor telefon dia terus kat sini. Okey, boleh bagi nombor Encik Rizal? Sebentar ya. 017 017 301 301 5630. 5630. Saya ulang 017 3015630. Betul Puan Raya, betul, tepat sekali. Okey, terima kasih Doktor. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Salam. Saya ni Kak Nafisah. Kak Nafisah. Ya, dari Taipei. Nak tahu pernah dekat Perak ni dekat mana. Saya pun nak cubalah sebab kata ekonomi. Umur sekarang kalau ikut dah hampir 60 lah. Baru 58. Jadi memang minat saya duk buat projek aiskrim ni. Tapi peti ais ni tak cukup. Mesin yang mix pun kata tak mampu nak beli lagi. Kalau boleh nak hubungi siapa tu? Okey, siapa nama puan tadi? Puan Nafisah. Puan Nafisah daripada mana? Taiping kat mana? Taiping, saya duduk daerah Terong. Oh Terong, saya pun orang Taiping juga. Siapa? Saya tak kenal. Saya orang Bukit Gantang. Saya Bukit Gantang dulu, mak bapak orang cakap ibu. Oh, saya orang situ lah. Orang situ anak siapa? Tak apa, kita PM tepi lah. Okey. Terima kasih Doktor. Kalau di Bukit Gantang dulu, saya ni kenal tak Tok Guru Haji Mahmud? Haji Mahmud. Kampung Ceh. Kenal? Saya cucu dia lah. Oh. Okey, tak apa. Nanti anak arwah Haji Hussein. Anak arwah Haji Hussein cakap ibu. Okey, tak apa, puan ambil nombor telefon saya, nanti kita PM tepi. Saya bagi nombor telefon saya 019 Okey. 559 4977. Okey, terima kasih Doktor. Boleh hubungilah, nanti kita boleh PM tepi lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. InsyaAllah. Okey, ada apa-apa lagi tak soalan? Siapa nak tanya lagi? Doktor, saya Hanafi jadi.
Ya, Cik nak Rafiq. tanya kalau ada apa ni, what we call as a claim as a consultant daripada apa ni Pernas ni. So adakah Pernas ada melantik konsultan-konsultan ni untuk menguruskan permohonan-permohonan ataupun servis-servis yang disediakan? Okey, macam tadi kalau dari segi saya punya di penghujung slide saya tadi tu, kalau tengok dari segi salah satu fungsi peranan franchise itu jabatan saya sendiri, memang kita banyak mengadakan kolaborasi dengan konsultan-konsultan luar ataupun orang kata partner-partner lah, kita kata strategik partner kita di luar. Tujuannya sebab apa? Kita percaya bahawa ilmu yang kita ada ni bukanlah orang kata perfect, kita masih lagi percaya bahawa through collaboration strategik ni kita boleh strengthenkan kita punya franchise institute. Jadi kita memang menggalakkan orang kata pelibatan konsultan dalam kita punya orang kata institut sebagai orang kata rakan-rakan strategik. Jadi kalau katakan tuan memang ada kepakaran yang spesifik, kita memang menggalakkan tuan untuk orang kata berregister dengan kita ataupun berdaftar dengan kita, dan kita akan selalunya apa yang kita buat, kita akan bawa nama-nama syarikat-syarikat konsultan ni untuk mendapatkan kelulusan di pihak pengurusan lah, sebagai orang kata syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah franchise institute. Macam contoh dalam bawah program BYOB tu tadi, kita ada lebih kurang dalam 8 segmen latihan, latihan. Antara segmen-segmen latihan ni memang kita kata hampir 80% kita lantik konsultan luar untuk laksanakan program ni. Sebagai contoh dalam modul kelestarian, kami melantik Datuk Hassan Ali sebagai penceramah, sebagai trainer untuk program tu. Dan lain-lain macam-macam lagi, ada Datuk Malik lah daripada ISKAN dan mana-mana lagi lah, pakar-pakar industri untuk bersama dengan kita. Jadi kalau tuan memang ada kepakaran khusus dalam bidang-bidang tertentu, saya memang menggalaklah tuan-tuan boleh datang ataupun kita boleh orang kata bersembang-sembang, tengok apa bentuk orang kata kolaborasi yang kita boleh laksanakan. Itu saja tuan. Saya harap saya menjawab soalan itu. Terima kasih. Doktor, saya nak tanya untuk latihan Pernas tu, kat mana nak apply? Dia memang open all year round ke ataupun ada tempoh-tempohnya? Sebenarnya latihan tu memang kita buka sepanjang tahun. Jadi kalau puan nakkan latihan tu, puan boleh visit kita punya laman web Pernas tu sendiri. Dekat situ, puan boleh daftarkan nama puan dalam website tu lah. Kalau tidak, nanti puan boleh terus kontak saya lah. Saya akan channelkan nama puan kepada pegawai saya. Boleh saya minta dia hubungi puan terus untuk daftarkan mana-mana kelas latihan kita tu. Boleh kan? Boleh. Nanti puan PM saya lah kalau macam tu. Dia nak tengok website tu kat mana? Dia dekat Pernas. Dia ada bahagian latihan dekat situ. Sekejap, saya nak try kat chat ni. Sebab dia sebenarnya website franchise institute tu dia di bawah subset kepada situ, ke bawah Pernas tu. Saya nak type untuk semua orang kat chat ni. Apa nama website dia? Pernas, www.pernas. Saya tak ingat Pernas punya website. Sebab tulis Pernas di situ puan. Tulis Pernas kat situ, dia keluarlah dia punya apa nama tu? Dia punya web tu. Dia buat fizikal ke online kelas tu? Okey, untuk tempoh masa sekarang ni memang kita laksanakan secara online, tetapi moving forward lah untuk next year kita rasa kita akan back kepada fizikal lah. Tetapi untuk modul-modul asas tu selalunya kita akan cubalah praktiskan secara online. Sebab bila kita dapat online ni sebenarnya lebih mudah sebab kita boleh capture mereka-mereka yang di luar kawasan Lembah Kelang. Kadang-kadang nak datang Kelang ni hanya untuk attend satu training kan, jadi saya rasa macam tak berbaloi sangat. Jadi why not kita continue buat secara online. Macam inilah kita buat secara Zoom. Lepas tu saya nak tanya pendapat doktor lah. Ada konsultan yang dia kata okey dia boleh tolong buatkan sistem franchise apa semua dalam RM50,000. Betul ke? Dia charge dalam RM50,000. Harga untuk set up kan jadi prepare kan jadi franchise. Murah lah tu RM50,000 tu. Murah. Dia sebenarnya puan untuk buat franchise ni dia susah. Susah macam saya. Kami di franchise itu, baru ni kami buat kolaborasi antara LPPKN, Lembaga Pembangunan Wanita, Keluarga dan Wanita,
dengan Pernas, kita bangunkan satu produk iaitu produk Mama Care. Secara mungkin wanita-wanita mungkin tahulah, perempuan tahu produk postnatal Mama Care. Jadi untuk bangunkan produk postnatal Mama Care ni, dia punya projek memang very tedious. Tedious sebab kita nak kena mula daripada scratch. Kita nak bangunkan konsep, kita nak bangunkan package, kita nak bangunkan dia punya financial punya forecast. Itu kita nak buat some analysis, lepas tu nak buat pula manual latihan dan training, semua tu benda tu memang agak difficult. Lepas tu macam tadi kita dengar sendiri daripada rakan-rakan ahli yang kata nak masuk dalam MyFacts tu, nak kena fill up that MyFacts tu, bukan main kalau bukan benda yang mudah lah. Cuma puan untuk konsultan ni puan kena berhati-hati, kena tengok apa dia punya orang kata coverage yang dia nak buat dengan puan tu. Ada konsultan dia charge RM50 tu, dia bagi template puan kena buat sendiri. Jangan macam tu. Bagi template saja puan kena buat sendiri. Itu memang makan masa. Jadi kita kena tengoklah to what extent yang kita nak lantik konsultan ni. Ada orang dia comfortable lantik konsultan buat semua A sampai Z. Ada orang dia mungkin konsultan tu boleh orang kata mungkin every month datang visit ajar dia, mungkin boleh macam tu. Ada orang okey tak apa, you bagi I template, I buat sendiri. So dia punya difficulty, dia punya weightage tu different, dia akan inline dengan harga tu. Macam baru ni kami buat dengan Mama Care ni, saya nak berkongsi, kami charge RM150,000 puan, tapi dia ada banyak siri lah, bengkel kan, sebab dia boleh mula daripada scratch. Tapi kami juga pernah buat satu program, dia buat program kami charge RM40,000 je. Ada juga kami charge RM40,000. Itu kami buat A sampai Z. Tapi dia tengoklah weightage dia macam mana. Itu seronok. Bila kita buat baru ni, kita buat satu program, ni projek dia buat program pernah juga, program accelerator. Program accelerator ni kita mengenal pasti saya rasa 5 ke 6 syarikat yang betul-betul dah ready untuk go for franchise. Cuma nak mantapkan dari segi dokumentasi saja. Itu sebenarnya Pernas buat, kita charge RM40,000, tapi RM40,000 tu kita ambil dari segi orang kata nanti bila dia lahirkan franchisee baru kita ambil kita punya yuran tu. Satu franchisee tu kita ambil, katakan dia buat franchise punya package tu RM200,000, kita ambil RM2,000. RM40,000, 10 tahun 20 franchisee barulah dapat ganti duit Pernas tu. Itu kita buat macam tu. Tapi yang tu kena berhubung dengan Pernas lah. Kalau insyaAllah tahun depan ada lagi program macam tu. Tapi tak banyak lah, setahun kita cuma boleh buat 5 syarikat saja. Itu accelerator tu Ya betul, program accelerator tu. Saya buat farmasi di Kuala Terengganu. Itu RM40,000 je. Kalau farmasi tu dia punya package RM500,000, dia punya franchise fee RM20,000 ke RM40,000 lah. Satu franchisee tu kami akan ambil RM4,000. Maksudnya dia kena dapat at least 10 franchisee baru dia dapat cover kita punya cost tu. Kalau start tahun dia buat setahun, buat satu franchisee 10 tahun lah kami kena tunggu dapat bayar balik. Itu dia macam tu cerita dia. Itu special project lah. Kalau kata dia tak dapat capai RM10,000 tu, lepas tu dia ada masalah dan dia tutup, macam mana tu? Itu kita tak fikirkan lagi, Man. Tapi so far direction macam ni lah. Kita kata kita berfikiran positif. Bila dia masuk program tu, kita dah nampak dia punya orang kata chances of that company to grow, kan? Jadi kita confident with that particular amount yang kita charge, very minimum RM40,000. RM40,000 tu memang tak perlu bayar apa-apa lagi, kan? Saya percaya mungkin franchise punya dihasilkan within that 5 years dia boleh bayar balik kepada Pernas RM40,000. Sebab kita cuba educate orang bahawa duit ni juga kita nak gunakan untuk macam puan tadilah, untuk batch-batch yang lain pula, kan? Jadi kita boleh guna benda yang sama. Itu kita buat melalui pendekatan menggunakan orang kata kaki tangan kita di dalam Pernas tu sendiri untuk buat projek tu. Kita buat dalam masa tak sampai 4 bulan kita siap. MyFact pun kita masuk 2 minggu je kita siap masuk MyFact tu. Okey, kalau untuk bisnes franchise ni, semua macam produk ke, servis ke, semua sesuai ke? Ataupun ada yang jenis ada certain industri tu tak sesuai ke? Macam mana? Okey, ini berdasarkan saya punya pengalaman saya. Saya tengok bisnes franchise ni memang kalau ikut secara akademik dia ataupun teori dia, dia boleh dibuat kepada semua jenis perniagaan. Tetapi kalau perniagaan tu terlalu teknikal, maksudnya kalau dia nak buat franchise manufacturing, katakan contoh, terlalu banyak spesifikasi yang teknikal, bagi saya dia tak sesuai untuk di-franchisekan. Dan ada juga kalau franchise tu, kalau dia terlalu mudah to be
kita kata dia terlalu mudah di-replicate ataupun ditiru. Entry level tu very low. Dia punya uniqueness dia tu tak ada. Unique selling proposition dia memang very low, orang mudah tiru. Contoh kita kata jual burger. Jual burger ni bagi saya semua orang boleh buat jual store burger. Tambah-tambah pula dia kata daging burger dia ambil daripada Ramli, roti pun ambil daripada Ramli, semua ambil daripada Ramli. So tak ada uniqueness. Unless dia boleh come out dengan sauce dia sendiri, mungkin daging dia sendiri, that one is different. And then kalau kita tengok juga kalau bisnes-bisnes yang orang kata yang mungkin kadang-kadang tak ada uniqueness lah. Macam contoh kita kata even Dobi sendiri pun, kalau Dobi tu is a Dobi biasa, orang tak terlalu sensitif dengan brand. Dobi ni saya rasa kalau puas jadi buka Dobi ibu nama Dobi, tetapi puas tawarkan perkhidmatan yang tip top, lokasi yang cantik, saya rasa orang tak concern pun pasal franchise. Ini bisnes-bisnes yang mungkin kita kena tengok. Sebab tu kita kata to be a franchise company, one of key criteria you kena ada strong system, you kena ada uniqueness. What is your unique selling proposition? Even though it is the same business, tapi you are actually different from others. You kena make your business tu berbeza. Perbezaan tu can be in any way. Can be a product, can be the way how you approach, the way mungkin the way you present your product, the way you doing your marketing. That might will be orang kata the killer factors of your business franchise. Tapi kalau business franchise tu pula terlalu mudah duplicate, bagi saya juga tak sesuai. Ataupun dia terlalu banyak technical part. Macam kilang, terlalu banyak speaking dan cost of development dia terlalu tinggi. Contoh kalau katakan nak buat 1 sampai 3 juta, 4 juta dan bisnes tu masih lagi orang kata baru, dia tu agak susah. And then lagi satu pula, to be a franchisor, you kena be ready. You kena ada at least you punya own center, kita kata apa, center kitchen, especially yang those F&B business. You kena take consideration on upstream, downstream mungkin you dah boleh buat, you dah ada retail outlet, tetapi upstream you kena be strong. Because in order to be a good franchisor, you kena ada better control in terms of your costing. Kalau you tak ada kilang, kalau you dah ada banyak sangat retail outlet, you dah ada banyak downstream you, macam mana you nak control you punya production? Jadi kat situ nanti akan jadi sama orang kata isu. Jadi kita kena, tapi benda ni can be, kita boleh manage benda ni from time to time lah, is by progress lah. Kalau tunggu everything is in order pun susah juga kan. Tetapi kena ada plan. Sebab tu kita kata bila Pernas masuk di sebagai agensi penaju franchise, kita melihat bahawa bila franchisor tu dah berkembang, dia kena dapatkan bantuan. Sebab tu Pernas tawarkan pembiayaan franchise tu kepada franchisor supaya mungkin ketika tu dia nak beli mesin, dia nak beli kilang, dia nak beli stok. Jadi kat situlah bantuan yang ditawarkan kepada franchisor. Okey doktor, kalau enterprise boleh jadi franchisor? Tak boleh. Dia kena jadi senian berhad puan. Dia kalau sebab apa? Enterprise ni boleh jadi franchisee tapi bukan franchisor. Dalam garis panduan pendaftaran franchise, dia mewajibkan syarikat to be a franchisor kena at least senian berhad. Itu garis panduan diletakkan oleh kementerian. Okay, tapi franchisee tak ada masalah. Okey, baik. Okey. Para peserta ada nak tanya apa-apa lagi? Ada baru dapat idea nak tanya ke? Silakan. Kita lebih pada perkongsian lah. Saya tak adalah orang kata ni kan, tak ada nak mengajar, mungkin lebih pada perkongsian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya baru masuk. Ya. Saya tak berapa nak jelas lagi kan. Tu Tuan boleh kenalkan nama? Saya Zulkifli bin Syuib. Dari mana Tuan? Daripada Alustar Kedah. Okey. Ya? Silakan Cik Zul. Itulah apa saya baru masuk. Lepas tu saya tak berapa nak ni lagi kan. Dengar-dengarlah pasal saya ni, tapi untuk ke masa depan lah saya mungkin ada kontak yang boleh saya hubungi Tuan. Cik Zulkifli boleh ambil nombor kontak saya. Saya dah kongsi dalam ruang chat tadi. Rasa ada urusan pun dah kongsi dalam tu. Adakah dapat ke tak? Saya paste balik Minta puan tolong paste balik. Nanti Cik Zul boleh ambil nombor kat situ. Okey, terima kasih Tuan. Dapat ke tak dapat tu? Dapat tak? Kalau tak dapat saya baca sekali lagi. Bolehlah sekali lagi. 019
559 4977. 4977 nah. Okey, Tuan. Kalau kata apa-apa tu bolehlah tag saya kan, kalau kita boleh orang kata berdiskusi kat situ. InsyaAllah. InsyaAllah kita cubalah bantu masing-masing tengok macam mana apa bantuan yang kita boleh berikan lah. Ya. Sama-sama Cik Zul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih semua yang hadir. Saya rasa ada 11.30 dah ni. Saya nak menjemput siapa-siapa yang nak recording, boleh kalau ada register dekat kita punya website di pma.ordersini.com. Kalau ada register kat sana, nanti kita akan bagi link untuk recording hari ini. Dan nak menjemput selalu-selalulah cek kita punya website untuk taklimat-taklimat yang percuma yang kami akan adakan kelak. Ini kita sudahi majlis ni dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Semua, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.